Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mak buku ada tak? Aku ni, yang stok tak ada. Apa tu? Buku stok habis. Apa lain Syah? Sekejap le, sabar sekejap Dalam mencuti ni maklum lah. Allahu Akbar. Boleh tak ada lain pula masa ni. Apalah Selcom ni. Ha? Boleh? Saya tak ada lain ni. Lepas top up ni. Jauh ada ni. Ini top up lah. Aku boleh lepas top up. Sekejap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minum, jemput minum. Memang anak buat benda-benda ni memang setan banyak kacau. Cepat dah. Sekejap dah. Jakun ni ada. Facebook. Yang Syah punya dah jalan Facebook. Yalah. Sekejap. Kita tengok nak edit. Bismillah ya Allah. Dah lain tak ada. Ada lain. Jauh tak. Tengok boleh tak ada lain. Syaitan dia buat ke? Ha? Apa? Dah. Biasa kalau off tak ada lain okey je. Wow, dia. Tak pernah tak ada lain macam ni lama. Ha? Itu yang dalam ni Sekarang ni tengah live. Tak apalah. Tak ada orang tengok pun, maklum dia yang tengok tu. Saya tak. Boleh tak ada lain pula. Jajat lah. Share. Itu. Saya tengok. Empat kali ulang lah. Sabar dia. Dapat benda baik ni bukan senang.
Seni dah. WhatsApp mana web pun tu tak ada hang-hang. Ada berbalik juga yang kena kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini masih lagi kita diberi taufik oleh Allah setelah 2 bulan kita bercuti. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan kembali program Usrah Santai for Bikers kita sebagai usaha dan ikhtiar untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersangkut paut dengan amal ibadat kita sehari-hari. Jadi untuk tidak melengahkan masa dan waktu, kita mulakan bacaan kitab kita yang pertama insya-Allah, kitab Muniyatul Musalli. Kitab Muniyatul Musalli insya-Allah. Sambung muka surat apa? Tadi tak lain. Semayang tarawih dah sudah. Itu bab-bab semayang kan? Semayang sunat hari tu. Semayang sunat tasbih dah sudah. Semayang apa? Muka surat muka surat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Jadi ini termasuk di dalam sembahyang sunat yang muakkad. Ini sembahyang sunat yang muakkad, iaitu sembahyang sunat gerhana matahari. Sembahyang sunat gerhana matahari. Sembahyang sunat gerhana matahari. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, dan setengah daripadanya, dan sembahyang dan setengah daripadanya, yakni daripada sembahyang sunat yang muakkad, iaitu sembahyang gerhana matahari.
Jadi bila berlakunya gerhana matahari, pada waktu itulah kita disunatkan melakukan ibadat sembahyang sunat ni. Ini sembahyang sunat gerhana matahari ni masuk dalam kata sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat yang berwaktu. Dia sembahyang sunat ada 3 jenis. Sembahyang sunat berwaktu, sembahyang sunat bersebab. Ini masuk dalam sembahyang sunat bersebab ni. Sebab apa sembahyang? Sebab gerhana. Berwaktu, bersebab, dan satu lagi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat semata-mata. Bukan kerana gerhana, bukan sebab masuk masjid dah. Semata-mata kita nak sembahyang je. Itu namanya sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Contoh sembahyang sunat mutlak. Sekarang ni Syah ada masa lapang. Contohlah Syah nak sembahyang sunat kan. Sembahyang sunat je lah. Niat dia satu je. Usalli lillahi ta'ala. Aku sembahyang kerana Allah. Itu niat sembahyang sunat mutlak. Tak payah. Usalli lillahi ta'ala. Aku sembahyang kerana Allah. Itu namanya sembahyang sunat mutlak. Dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak satu je. Wajib ada dalam niat hati kita, iaitu qasad je. Aku sembahyang. Kalau sembahyang sunat bersebab berwaktu ada 2. Aku sembahyang duha. Aku sembahyang hajat. Aku sembahyang istikharah. Aku sembahyang gerhana. Itu kalau sembahyang sunat yang berwaktu ataupun bersebab. Jadi dalam niat ada 2 benda, iaitu qasad dan ta'yin. Qasad makna aku sembahyang. Qasad ni makna menuju hati. Kita nak buat apa? Nak sembahyang. Sembahyang apa? Hajat. Sembahyang apa? Duha. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Dan setengah daripadanya sembahyang sunat muakkad, sembahyang gerhana matahari, sekurang-kurangnya ia sembahyang seperti sunat zuhur juga, iaitu 2 rakaat. Paling kurang kita buat sembahyang macam sembahyang sunat zuhur. Macam sembahyang sunat zuhur. Macam sembahyang sunat zuhur. Maknanya 2 rakaat macam biasa lah. Macam sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tu. Rakaat pertama Fatihah, lepas tu surah, lepas tu rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kali yang kedua, kemudian bangun rakaat kedua. Lepas tu Fatihah, kemudian surah, rukuk, balik sampai dah bagi salam. Itu sekurang-kurang paling ringkas. Kerana sembahyang sunat gerhana matahari ini dia ada kaifiat yang khas. Dia ada kaifiat yang khas. Kaifiat yang tertentu. Contoh. Ni nak beritahu. Jadi sekurang-kurangnya sembahyang seperti sembahyang sunat zuhur juga, iaitu 2 rakaat, 2 rukuk dan 4 kali sujud. Ya, sebab 1 rakaat 2 kali sujud, 2 rakaat 4 kali sujud lah. Dan yang akmal, makna yang sempurnanya, yang akmal makna yang paling sempurna daripadanya, ia musalli sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyam. 2 qiyam ni maknanya dalam 1 rakaat tu ada 2 kali berdiri. Dan 2 kali rukuk dan 2 kali i'tidal. Dan yang akmalnya ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyamnya dan 2 rukuknya dan 2 i'tidalnya dan 2 sujudnya dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan 2 sujudnya. Maknanya dia 2 rakaat, tapi dalam tiap-tiap 1 rakaat tu ada 2 kali rukuk. 1 rakaat tu ada 2 kali rukuk. Contoh kita rakaat pertama tadi baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rukuk, lepas tu qiyam lagi sekali. Lepas tu rukuk lagi sekali. Confuse. Memanglah confuse sebab tak pernah buat. Kan kalau kita dah pernah buat tak confuse. Itu. Dan ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyam dan 2 rukuk dan 2 i'tidal. Dan yang akmalnya ia sembahyang 2 rakaat,
dua qiyamnya. Makna dua kali berdiri tiap-tiap rakaat tu, dan dua rukuk dan dua i'tidal dan dua sujud dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan dua kali sujudnya. Makna tiap-tiap perbuatan tu kita baca dengan panjang. Demikian lepas niatnya usolli sunnatal kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar tu isyarat kepada takbiratul ihram lah tu. Payahlah bawa masuk di sini. Nyala. Maka dibaca doa iftitah. Doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira lah macam biasa. Kemudian dan dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai habis, sampai waladdallin. Dan surah Al-Baqarah. Ana nak baca surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita nak baca sambil tengok Quran tak ada masalah, boleh. Letaklah Quran dekat tepi atau macam ada tempat letak Quran kan. Bagi kiri belah kanan sikit dah. Sudah kita nak sujud, rukuk. Imam letak depan. Tu kalau Quran yang besar boleh letak depan. Kan? Kita jadi gabun letaklah tepi macam ni lah. Boleh kita nak membuka mashaf tu boleh, tapi jangan pergerakan kita 3 kali betul-betul lah. Boleh kalau pegang pun boleh, tapi nanti masalah waktu kita nak sujud dah. Kan Quran tu kita letak kat bawah kan. Jadi afdalnya rakaat pertama baca suratul Baqarah dan umpamanya. Dan surah-surah yang seperti surah Baqarah lah. Surah Al-Kahfi ke, ikutlah. Dan pada surah kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Al-Imran. Berdiri yang pertama tadi lepas Fatihah Al-Baqarah. Lepas tu rukuk, lepas tu berdiri pula lagi sekali Fatihah, lepas tu Al-Imran pula. Pengsan dah jawabnya kita. Atau qadarnya. Qadarnya maknanya baca surah yang panjang dia sama seperti Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan pada qiyam yang ketiga ni makna pada rakaat kedua lah Syah, betul? Betul tak ni? Qiyam yang ketiga. Maknanya pada rakaat pertama ada 2 kali. Rakaat yang kedua pun ada 2 kali. Jadi pada rakaat pertama kita takbir Fatihah, lepas Fatihah Al-Baqarah, lepas tu rukuk, lepas tu bangun balik, Fatihah balik, lepas tu Al-Imran, lepas tu rukuk, i'tidal, sujud, naik rakaat yang kedua. Naik rakaat yang kedua maknanya qiyam yang ketiga lah tu. Rukuk 2 kali. Rukuk 2 kali. Sujud 2 kali macam biasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Sujud lah. Betul tak? Dia 2 qiyam. 2 rukuk, 2 i'tidal, 2 sujud. Ya? 2 sujud lah. Sujud macam biasa 2 kali. Okey, bila kita bangun balik rakaat yang kedua, bangun rakaat yang kedua, maknanya qiyam yang ketiga lah tu. Okey. Jadi, pada qiyam yang ketiga surah An-Nisa. Selepas daripada surah Al-Fatihah baca surah An-Nisa pula. Pada qiyam yang ketiga, ataupun qadarnya ataupun surah yang sama panjang dengan surah An-Nisa. Dan pada qiyam yang keempat surah Al-Maidah, ataupun qadarnya ataupun surah yang sama panjang dengan surah Al-Maidah. Semuanya kita tak hafal pun. Dan pada rukuk yang pertama dan sujudnya yang pertama qadar 100 ayat daripada suratul Baqarah. Rukuk tu, lama rukuk tu macam kita baca 100 ayat. Dan pada rukuk yang kedua dan sujud, yang kedua qadar 80 ayat. Maknanya rukuk yang kedua
bacaan tasbih kita tu subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu seolah-olah macam baca 80 ayat panjang dia, lama dia tu. Ulang-ulang apa? Baca banyak kali lah. Bukan subhanallah. Baca macam tu dah. Ulang-ulang. Ulang-ulang tu. Makna kalau baca 100 ayat tu 10 minit, makna tasbih tu 10 minit. 10 subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 10 minit. Dan pada rukuk yang ketiga dan pada sujud yang ketiga qadar 70 ayat daripadanya. Tu bacaan sujud seolah-olah macam kita baca 70 ayat. Lama dia daripadanya. Dan pada rukuk yang keempat dan sujud yang keempat qadar 50 ayat daripadanya. Dan sunat disirkan, yakni diperlahankan bacaan. Makna baca perlahan. Sebab ni apa? Sembahyang gerhana matahari. Bila dah matahari maklum dah waktu siang. Waktu siang sembahyang sir lah. Bacaan tu perlahan. Kalau gerhana bulan, malam bacanya jahar. Jahar ni makna baca kuat. Ada kuat dan perlahan. Dulu ada hikmahnya yang saya ingat dah. Dulu asas sejarahnya kalau waktu siang ni orang kafir dia tak tidur. Jadi orang tentera Islam nak sembahyang tu dalam keadaan sembunyi. Sebab diperlahankan. Waktu malam orang kafir tidur. Waktu dijahalkan bacaan tu. Jadi antara hikmah yang saya ingat lah. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat gerhana bulan. Dan demikian lagi sunat muakkad pula disembayangkan gerhana bulan. Jadi kalau kita tak pernah buat, kalau mana-mana masjid ke surau ke ada buat gerhana matahari, gerhana bulan ni, pergilah ikut sekali. Maknanya tidak-tidaknya dah pernah buat. Maknanya mana lepas ni lah kalau ada pergilah. Ataupun buat sendiri lah. Buat sendiri tadi yang macam sembahyang sunat zuhur tadi kan. Kita dah tahu. Buatlah sendiri. Ikut kaifiat yang pertama tadi. Buat cara sembahyang sunat gerhana yang pertama yang macam sembahyang sunat zuhur. Baik. Dan demikian lafaz niatnya usolli sunatal khusufi. Beza kalau gerhana matahari khusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Kalau gerhana matahari kaf khusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Kau dah ketuk-ketuk sampai huruf kha belum? Saja aku sembahyang sunat usolli sunnatal khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Ini bacaan lafaz, baca ni sunat. Yang penting niat dalam takbiratul ihram tu, niat dalam hati tu Allah. Dalam hati tu kita menghadirkannya aku sembahyang sunat ataupun aku sembahyang gerhana matahari, aku sembahyang gerhana bulan 2 rakaat. Maka kaifiatnya, mana cara-caranya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurang dan akmalnya sama juga. Cara dia sama. Panjang pendek dia sama, surah-surah dia pun surah-surah dia pun sama juga. Waktu saja beza. Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu. Mana pada sembahyang sunat gerhana matahari ada khutbah, pada sembahyang sunat gerhana bulan pun ada baca khutbah juga. Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana matahari itu jika ia sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang jemaah adalah khutbah. Kalau seorang-seorang kau nak khutbah dengan siapa? Seorang-seorang kau nak khutbah dengan siapa? Dengan kucing kau. Maknanya kalau kita berjemaah, ada 3, 4, 5 orang makmum, boleh dah nak baca khutbah tu. Dia tak ada syarat berapa orang? Tak ada syarat. Berjemaah, sekurang-kurang jemaah, 2 orang. Boleh lah. Seorang jemaah off jadi jemaah. Kau je khutbah. Boleh, tak ada masalah. Dan sunat membaca khutbah pada 2 gerhana itu jika ia sembahyang berjemaah. Ingat bila sebut berjemaah, kurang-kurangnya seorang makmum. Seorang makmum dah jemaah lah tu. Kita dengan isteri kita sembahyang jemaah lah tu. Belum selepas.
Dan disuruh di dalam keduanya khutbah tadi taubat, makna pengisian tu. Pengisian dalam khutbah tu mengingatkan, mengajak orang supaya bertaubat. Sebab gerhana ni adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah amaran, nak bagi tahu, teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi di antara pengisian dalam sembahyang sunat gerhana matahari dan bulan tu, dalam khutbah dia mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah, bertaubat. Kembali kepada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Kembali kepada mengikut syariat. Bila kita melakukan kemaksiatan, maknanya kita dah menyeleweng. Kita dah menyimpang, tak duduk di atas jalan yang betul dah. Tak ikut di atas jalan syariat dah. Jadi taubat ni kembali balik. Kembali dengan makna mengikut semula. Melakukan taat semula. Mengikut semula apa yang Allah Ta'ala suruh, menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Itu makna taubat. Dan mengembalikan akan yang menzalimi. Kalau maknanya orang kita ada melakukan kezaliman, kembalikan apa benda yang kita dah buat zalim pada orang. Kembalikan. Kita ada ambil hak orang, pulangkan. Dan memerdekakan. Makna kalau ada hamba abdi, kita lepaskan merdeka. Dan sedekah. Mengajak orang supaya bersedekah. Dan mendirikan taat akan Allah Subhanahu Wa Taala dan lain ni. Tak kira lah. Sembahyang sunat gerhana ni bukan disuruh tok lebay, tok imam, 4 lebay, 4 imam je kita. Mak-mak motor kita, bikers pun. Makna termasuk sekali dalam golongan yang disuruh oleh Allah. Orang nak tengok atas bawah kita datang sembahyang, itu lantak dia lah. Yang nak bagi pahala Allah, bukan orang tu, peduli kan. Kadang ada juga nama Tok Imam, Tok Bilal, Pak Ustaz, tapi dia tak tahu. Dia tak faham. Baru orang datang surau, dia buat muka macam singa. Orang lari lah. Orang sikitnya payah nak datang tu. Bertahun memikir nak pergi tu. Nak pergi tu, bertahun memikir. Bila sampai dia buat muka setinga pula. Langsung lah putus asa kita nak datang. Itulah yang jadi pada Syah. Tapi Alhamdulillah lah. Mujur dia tak putus harap. Jadi kita kena menyambut kedatangan orang-orang ke surau, ke masjid. Jangan pandang zahir dia. Kadang-kadang kita tak tahu pengorbanan dia nak boleh datang ke surau tu. Bukan main payah lagi. Kita dah biasa, tak apalah. Yang baru nak mendekatkan diri tu, nak datang tu, macam perang tak tahulah. Perang dunia ke-7 pun nak datang. Jadi kita menghormatilah, meraihkan. Bukan buat muka singa. Maka khutbahnya nak perli-perli jangan. Kalau kita perli-perli, kalau dengan sebab kita orang lari daripada surau masjid, kita kena tanggungjawab tu besok. Tak perlu tak? Yang pandang di mana? Di sini ke? Ni nak solat apa? Nak solat ni lah. Bila depan dia kan? Lepas tu kan macam balik lah. Dia ingat kita nak curi di surau tu. Dia ingat kita nak datang nak curi di surau. Bukan tak pernah nampak. Jangan tu jahat sangka, dosa lah. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya. Khutbah dia macam hari raya dengan makna apa? Sembahyang dulu, khutbah kemudian. Itu maksud macam khutbah hari raya. Kalau macam khutbah Jumaat, khutbah dulu, kemudian baru sembahyang. Kalau hari raya, sembahyang dulu, khutbah kemudian. Maka gerhana matahari bulan pun macam tu. Sembahyang dulu, lepas tu baru khutbah. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya. Tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya. Tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Dia macam khutbah Jumaat. Baik, yang ke-23-nya sembahyang sunat minta hujan. Contohnya tempat kita ni dibala, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemarau. Contoh kemarau panjang.
sampai tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, kita pun dah hampir-hampir mati. Yang dulu belagak action guna pipe air, sekarang duk gali cangkul belakang rumah cari air. Pernah berlaku dulu. Satu kampung tu dekat tak tahu berapa puluh telaga korek kat Melaka dulu tahun 81 ke macam tu lah lebih kurang. Merata pergi buta jadi celik balik. Air kolam masjid pun habis. Air kolam masjid habis. Tu tahap tu. Jadi sunatlah kita. Sunatlah, makna sunat muakkad lah. Sangat-sangat dituntut kita menunaikan sembahyang sunat minta hujan. Sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepada hujan. Dan diulang-ulangi hingga turun hujan. Turun hujan iaitu 2 rakaat. Mana selagi tak hujan kita buat. Hari ni kita buat. Tak hujan lagi, besok buat lagi. Tak hujan lagi, buat lagi. Maksud macam tu. Turun hujan 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Dan waktu sembahyang sunat minta hujan. Nama sembahyang ni sembahyang sunat istisqa. Apa Syah? Istisqa. Sembahyang sunat istisqa, sembahyang menuntut hujan, minta hujan. Waktunya seperti sembahyang hari raya. Pada afdalnya, makna sembahyang hari raya dalam pukul 9 pagi tu. Begitulah juga waktunya kita afdal buat sembahyang sunat minta hujan ni. Tengah hari pun boleh. Maka hari raya sembahyang barang waktu malam dan siang. Mana nak bawa waktu malam pun boleh, nak bawa waktu siang pun boleh sembahyang minta hujan ni. Dan lafaz niatnya usalli, yang ni sunat kita baca berlafaz usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi dalam hati mengiringi takbiratul ihram tu kita hadirkan niat kita, aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat makmum. Kalau kita jadi makmum lah, kerana Allah. Dan sunat takbir pada sembahyangnya, pada rakaat yang pertama takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Dan pada rakaat yang kedua takbir 5 kali, macam sembahyang gaya. Dan dibaca antara 2 takbir seperti yang dibaca pada takbir antara sembahyang hari raya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita takbir Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Begitulah seterusnya 7 kali. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah. Mana alhamdulillah ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Lepas tu kita beristighfar. Yang pertama 9 kali, istighfar 9 kali dalam khutbah yang pertama tu. Dan pada khutbah yang kedua istighfar sebanyak 7 kali berturut-turut dengan lafaz yang afdal, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini di dalam khutbah. Faham tak? Faham. Tapi dah pening sikit. Apa pula pening pula? Okey. Rakaat pertama takbir je 7 kali. Jadi di antara takbir itu diselangi dengan membaca tasbih macam hari raya tu. Subhanallah alhamdulillah. Okey, dah habis tu. Sembahyang macam biasa. Ini cerita khutbah pula ni. Bila dah selesai sembahyang, saya pun duduklah kat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa Buat khutbah juga. Adalah sunat tadi tu. Mengingatkan, mengajak manusia supaya bertaubat. Yang melakukan kezaliman bertaubat, yang mengambil barang hak orang pulangkan. Sebab tu Allah turunkan bala tu. Kemudian arti istighfar tadi, aku meminta ampun kepada Allah SWT yang maha besar. Maha besar ni mana pangkat darjat kemuliaan Allah.
Yang tiada Tuhan melainkan Dia, makna tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Maha hidup dan yang Maha mengurus, dan aku bertaubat kepadanya kepada Allah. Dan sunat dibaca tatkala guruh dan kilat. Ini sambil-sambil dia bagi tahu lah ni. Ni musim hujan ni. Kadang-kadang ada hujan, tak ada guruh, tak ada kilat. Ni kadang-kadang ada guruh, kilat, peti. Jadi sunat baca waktu kilat. Waktu kilat tu sunat baca ni. Subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ulang balik. Sunat dibaca sewaktu guruh ataupun kilat. Subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ni short lah ni. Maha sucilah Dia Allah yang mana guru dan kilat bertasbih memujinya Allah, juga para malaikat kerana takut terhadapnya. Jadi peti kilat tu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Dan jangan mengikut matanya akan kilat. Makna jangan tengok kilat. Jangan tengok kilat. Jangan tengok kilat. Kepala berkilat tak apa. Kilat kat langit tu. Jangan tengok. Adalah tu. Bila syariat suruh tu adalah tu. Dan jangan mengikut matanya akan kiblat. Dan sunat dibacanya tatkala hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Bila hujan turun, kita minta Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Janganlah turunkan hujan yang mendatangkan mudarat sampai hanyut motor-motor kita. Nak ride dah tak boleh. Minta hujan yang memberi manfaat. Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat, dengan dia dibacanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Ya Allah, palingkanlah kami dan jangan menyusahkan kami. Ya Allah, tempatkanlah ia hujan di bukit bukau dan di tanah-tanah tinggi dan di dasar-dasar wadi, lembah-lembah, dan di tempat-tempat pertumbuhan pokok-pokok. Ini minta Allah Ta'ala alihkan hujan tu. Hujan yang memberi mudarat tu, minta Allah Ta'ala alihkan di tempat yang lain. Kalau tak boleh baca bahasa Arab ni, baca bahasa Melayu pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ya Allah, alihkanlah hujan ni di tempat yang sepatutnya, di lembah-lembah, di lautan, di bukit-bukit. Jauhkanlah daripada kami. Boleh, tak ada masalah. Bukan wajib baca dalam bahasa Arab ni. Peringatan, dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut berjamaah, iaitu sembahyang sunat tarawih dan sembahyang sunat witir, dan sembahyang sunat witir pada bulan Ramadan, dan sembahyang sunat 2 hari raya, dan sembahyang gerhana matahari dan bulan, itu masuk keduanya, dan sembahyang minta hujan. Dan yang lain daripada yang tersebut itu tiada dituntut berjamaah. Jadi ada dikatakan pula dalam kitab fiqh yang lain, kalau kita nak buat sembahyang sunat istisqa ni, minta hujan ni, sunat kita bawa binatang sekali. Bawa binatang sekali. Heret lembu kita, kebau kita, kambing kita, bawa kat padang. Tambatkan kat padang. Bawa sekali. Tampak dari situ kita sembahyang bukan suruh sembahyang jemaah dengan lembu. Kan kau suruh lembu duduk dalam saf sekali sebelah kau. Tak bawa sekali. Makna nak mengharapkan doa-doa juga daripada binatang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala belah kasihan tengok lembu kering dah ni. Kambing kering dah. Itik tak payahlah, dia tak mau ngikutkan, dia terbang pergi ke mana. Ada? Kemudian pakai pakaian yang lusuh-lusuh. Kita nak sembahyang tu pakai pakaian yang lusuh makna pakaian yang nak menunjukkan kita ni merendah di diri. Jangan pakai megah-megah pula datang dengan ngambang dia.
Nak minta, nak taubat kepada Allah, nak mengendahkan diri, minta hujan, ni dah berbulan tak hujan ni, janganlah nak buat belagak. Nak buat minta hujan, belagak pula tu. Baik. Habis. Dan yang keempat, sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Dan demikian lagi setengah daripada sembahyang sunat yang tiada dituntut berjamaah. Saya. Mana? Kemudian sembahyang sunat tahajud iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Sekurang-kurangnya sembahyang tahajud ni 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Afdal daripada 2 rakaat dengan niat tahajud dan lapah niatnya. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi api-api malah 2 rakaat. Banyak-banyaknya 8 rakaat. 8 rakaat. Lepas tu buatlah sembahyang qada. Kalau kita jenis orang yang ada qada ni dulu kalau yang qada. Dulu kan sembahyang qada dulu sebab qada ni wajib. Tahajud ni sunat. Walaupun sunat muakkad, tak boleh nak menandingi dengan perbuatan dengan solat yang wajib. Walaupun sunat yang sangat-sangat dituntut, nak bandingkan dengan yang wajib, afdal wajib. Dulu kan yang wajib dulu kita qada dulu zuhur asar, maghrib, isyak, subuh. Lepas tu buatlah tahajud. Buatlah sembahyang sunat. Witir, buatlah sembahyang sunat apa. Tapi dulu kan yang dulu kan yang wajib. Dulu kan yang wajib. Maria. Abi main. Belum. Maria dah sembahyang? Tanya aku dah sembahyang belum. Sampai satu peringkat orang kata kalau kita dapat sembahyang sunat ni tak perlu kalau kita buat qada tu tak boleh wish. Betul? Ada juga. Kalau kita tini nak buat juga. Boleh? Maksudnya ada sebab tu kan. Boleh nak menghilangkan jemu. Nak menghilangkan jemu kita buat qada. Buatlah yang sunat-sunat. Yang tak boleh ni buat sunat, tak qada-qada. Yang tak boleh ni buat sunat tapi tak qada-qada. Tu tak boleh. Main qada melambat tapi sembahyang sunat dia dibuat, dirajin. Jadi hutang kita tetap tak langsai tu. Hutang kita dengan Allah tetap tidak berkurang. Jadi sembahyang ni sama ada kita tinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, wajib digantikan. Jangan kata sembahyang yang tidak sengaja wajib ganti, sembahyang yang tak sengaja tak payah ganti. Salah tu. Ada pahaman mengatakan sembahyang yang tertinggal ganti, yang sengaja tak payah. Kita ni yang sengaja dah banyak. Sengaja tu sengaja buat. Jadi tak sengaja tak sembahyang, tak sengaja tak sembahyang, dua-dua wajib qada, dua-dua wajib kan? Dua-dua wajib ganti. Dan kita pergi ride mana-mana tak sembahyang, ataupun ride mana-mana sembahyang menghormati waktu aja, wajib ganti tu. Kemudian dan yang ke-25 yang sembahyang sunat mutlak. Dan demikian lagi setengah daripada sembahyang sunat ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni makna semata-mata sembahyang. Dia tak ada kait dengan apa-apa sebab ataupun tidak ada kait dengan apa-apa waktu. Sembahyang sunat kahwin ada sebab. Kan? Sembahyang sunat masuk dalam masjid kita sembahyang. Ada sebab orang panggil sembahyang tahiyatul masjid. Sebab apa sembahyang ni? Sebab masuk masjid. Sebab apa sembahyang ni? Sebab baru lepas berwuduk. Sebab apa sembahyang ni? Waktu duha. Sebab apa sembahyang ni? Waktu gerhana. Itu berwaktu. Ini tak ada sebab. Nak sembahyang aja. Itu namanya sembahyang sunat mutlak. Mutlak tu makna semata-mata. Semata-mata nak sembahyang. Kita dah buat qada, dah buat tahajud, dah buat sunat-sunat muakkad, dah tak tahu nak buat sembahyang sunat apa lagi? Buat sembahyang sunat contoh hari tu kita gajin, contohnya terlebih gajin. Buatlah sembahyang sunat mutlak ni. Berapa rakaat? Buatlah berapa banyak yang kita mampu. Daripada isyak sampai ke subuh pun tak apa. Lepas salam bangun lagi 2 rakaat, lepas salam bangun lagi 2 rakaat, lepas salam bangun lagi 2 rakaat sampai subuh. Kalau larat tapi niat dia macam itulah. Allah dalam hati aku sembahyang.
Allah dalam hati kita, aku semayang. Bacalah Fatihah, bacalah surah macam biasa. Itu namanya semayang sunat tak payah, maklum dah. Aku semayang. Saja aku semayang. Itu namanya semayang sunat mutlak. Sunat tu tak sebut pun tak boleh. Menyebutkan sunat tu sunat. Faham? Ada pun kalau semayang fardu, wajib sebut fardu. Kalau tak, nanti semayang tu jadi sunat. Kata Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, Jumaat. Mesti dalam niat kita, aku semayang fardu Zuhur. Dalam hati. Aku semayang fardu Asar. Aku semayang fardu Isyak. Aku semayang fardu Subuh. Aku qada fardu Zuhur. Mesti sebut fardu. Kalau semayang yang jenis wajib, yang fardu ni. Kalau kita tak sebut fardu, semayang tu dengan sendiri jadi sunat. Contoh kita semayang, aku semayang Zuhur. Dia jadi sunat Zuhur. Faham tak? Maknanya waktu Zuhur itu tak tertunai lagi. Walaupun kita buat 4 rakaat, tapi fardu Zuhur itu belum tertunai lagi. Sebab yang kita buat tadi jatuh sunat. Mana lafaz pun kena. Lafaz tu kita nak ambil pahala sunat membaca. Yang dalam hati tu mesti hadirkan. Mana dalam hati kita Allah, dalam hati kita aku sembahyang fardu Zuhur, mesti ada fardu. Aku sembahyang fardu Jumaat, fardu Isyak, fardu Subuh. Dan demikian lagi setengah daripada sembahyang sunat, ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam ataupun pada siang yang tiada mempunyai waktu dan tiada mempunyai sebab. Bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal daripada sembahyang sunat mutlak pada siang hari. Mana sembahyang sunat mutlak ni afdal pada waktu malam daripada siang hari. Mana siang hari pun boleh buat, malam pun boleh buat, tapi afdalnya yang malam. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, demikian lafaznya usalli rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Maka sayugianya, makna terbaik, sebaik-baiknya kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu barang sedapatnya. Istimewa pula pada saat-saat ketika saat-saat kita kerjakan sembahyang malam, kerana ia sembahyang malam ni sangat berat sesuatu atas nafsu. Sebab tu dia punya pahala lebih. Siang ni kalau kita berjaga, tak ada nak buat apa, kita boleh nak sembahyang, pun berat juga. Wajib mana boleh. Buatlah 1000 rakaat sembahyang sunat pun tak boleh menandingi satu kali pahala sembahyang yang wajib. Kita buat sembahyang sunat mutlak 1000 rakaat, tak boleh nak tanding pahala qada zuhur 1 waktu. Lagi besar lagi pahala qada tadi tu. Sebab tu kita kena ambil qada dulu. Kadang kita buat sunat banyak buat, qada tak buat, mana rugilah. Dia tak boleh menandingi pahala fardu. Pahala yang wajib. Ni, kita belajar agama ni. Belajar menuntut ilmu yang fardu ni hukumnya wajib. Contohlah pada waktu ni ada orang tak nak belajar, padahal dia belum tahu lagi benda ni, kewajipan atas dia belajar, dia buat sembahyang 1000 rakaat contohnya. Ataupun 3 jam dalam selama kita buat kelas ni 2 jam, dia sembahyang daripada awal sampai habis. Tak dapat lagi menandingi pahala kita belajar yang wajib. Tu dulu kan yang wajib. Sambil-sambil buat yang sunat. Bukan dulu kan yang sunat, sambil-sambil buat yang wajib. Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya. Makna kalau orang yang dah biasa mengekalkan, insya-Allah dia jadi ringan. Yang jadi berat ni sebab tak biasa. Macam datang musrah ni lah, Ahad ni. Kan sesekali datang memang berat lah. Syah, mana kena lari? Cuba datang tiap-tiap minggu, insya-Allah dia jadi dia jadi ringan. Jadi berat tu sebab jarang-jarang kadang-kadang. Insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi taufik. Tak apalah, usahalah lagi. Kita ni bukannya sempurna pun. Hari ni dapat taufik, besok belum tentu. Yang penting jangan sombong. Bersyukur. Jangan memperlekehkan orang lain. Yang belum hadir, yang tak dapat hadir. Kita kena ingat, kita dapat hadir ni pun, dapat istiqamah tu pun semata-mata taufik daripada Allah.
taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau nak palingkan hati kita bila-bila masa boleh. Daripada kaki sembahyang jadi kaki maksiat. Boleh? Tak pelik. Tak susah Allah Taala nak palingkan kita. Daripada ahli maksiat Allah nak palingkan jadi kekasih Allah pun tak ada masalah. Ada masalah. Jangan sombong. Kena ingati nasihat, menasihati, pakat-pakat mengajak sebagai tanda kasih sayang kita sesama Muslim. Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan hartanya dan sabar atas kepayahan dengan melawan akan hawa nafsu pada permulaannya. Kemudian daripada yang demikian itu jadi dibukakan pintu berjinak-jinak dengan Allah Azza wa Jalla dan manis munajat dan lazat ia bersunyi-sunyi ia dengan Tuhannya. Jadi makna yang dikatakan kemanisan seronok buat amal ni akan datang kemudian. Tapi asalnya daripada istiqamah dululah. Selalu ulang selalu insya-Allah Taala akan bagi kemanisan tu sedikit demi sedikit demi sedikit. Seseorang tu tadi akan dapat kemanisan. Jadi seronok. Jadi seronok tu bukan hari ni datang, hari ni terus dapat seronok. Dah. Dia tak sama macam benda dunia. Hari ni kita tak pernah main snooker, malam kan kita pergi, malam kan kita terus seronok je. Besok malam kita turun lagi. Tak pernah raih jauh-jauh. Hari ni kita raih jauh-jauh. Hari ni kita akan dapat seronok. Tapi kalau jenis macam ni, majlis ilmu, sembahyang, puasa. Sekali buat, dua kali buat, tak ada seronok lagi, menyampah. Menyampah, meluat, macam-macam. Tapi kalau benda-benda dunia, sekali hari ni baru kita try, hari ni kita dapat seronok dah. Itu beza benda dunia dengan benda akhirat. Jadi kalau kita dah datang 2, 3, 4 kali tapi masih lagi berasa malas, lesu, itu biasa. Itu normal. Yang peliknya baru sekali datang kuliah jadi seronok terus. Ni macam dia mencari adat sikit lah. Orang lain berkali-kali tak seronok-seronok lagi. Dia baru sekali dah seronok. Mana? Boleh jadi dia dapat kelebihan lah tu. Tengoklah macam ride kan. Sekali ajak ride. Berderu datang. Buat seronok. Ajak usrah. Bukan berderu. Berderai. Jom ride. Lemang Tok Ki. Berderu. Berbondong-bondong. RB pukul 9. Subuh kat situ dah. Bentang sejadah siap-siap. Punya seronok je. Tak sabar. Jom usrah berderai. Usrah pukul 2, pukul 4 tak sampai lagi. Itu biasa. Itulah dia jalan-jalan ibadat. Yang Nabi kata, perjalanan nak pergi syurga tu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menjemukan, sangat-sangat membosankan, sangat-sangat menyakitkan. Ada pun jalan-jalan nak pergi ke neraka tu sangat-sangat sangat-sangat seronok. Jadi kita kena ambil tahu tu, sebab kadang-kadang timbul pertanyaan. Sebab apa tak seronok nak mengaji tak seronok pun? Sebab dah memang perjalanan ni macam tu. Sebab apa aku dulu tak semayang, dah semayang ni berasa macam-macam, dugaan makin banyak, dulu tak mengaji, tak ada masalah. Bila dah mula rapat dengan majlis ilmu, macam-macam bala datang, tak seronok. Sebab dah memang perjalanan nak menuju ke syurga macam tu. Diuji oleh Allah macam-macam. Baik. Sikit lagi. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang seseorang pada berdiri malam, istimewa pula berat ataupun segan malas seperti barang yang jatuh pada sesetengah daripada orang yang solihin. Maknanya tak kenyang ni makna mereka tak puas hati kalau tak berqiyamul lail. Dia tak senang hidup dia, tak tenang hidupnya, tak lapang hatinya, resah gelisah hidupnya, melainkan dengan mendirikan malam. Dia dah sampai peringkat dapat kemanisan tu. Dia dah terbalik pula dah. Tak kali kalau tak qiyamul lail, dia jadi bosan. Kalau tak ada majlis ilmu, dia jadi bosan. Dia jadi kekosongan. Tu. Benda tu akan datang insya-Allah.
seperti barang yang jatuh daripada yang berlaku pada orang-orang soleh. Setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Wudu isyak tu kekal sampai subuh. Nak cerita apa tu? Daripada isyak dia buat ibadat sampai ke subuh. Macam tutup guru ada yang asyik mentelaah kitab. Buka kitab lepas isyak sampai sedar-sedar azan subuh sampai macam tu. Khusyuknya, manisnya mentelaah kitab-kitab sampai macam tu. Tak berasa. Macam kita main WhatsApp lah. Syok kita kat situ kan. 2-3 jam bateri daripada 100% sampai dah tak ada persen dah. Dah makan masa 2 jam contohnya 3 jam tak berasa sebab syok di situ. Itu gambaran yang saya nak bagi yang dikatakan amal akhirat ni macam tu lah pada orang-orang yang dah diberi oleh Allah tu dia rasa macam tu. Dia tak berasa lama ibadat tu, tak rasa jemu pun. Dia rasa sekejap dah subuh. Sama lah macam kita Ustaz pukul 5. Contohnya macam tu. Syah, betul? Tanya je ya, marah. Jadi dia ada syok dia. Benda dunia ada syok, benda akhirat pun ada syok dia. Jadi nak ceritakan bila dah syok, masa tu dah tak berasa lama dah. Yang berasa lama tu sebab dia belum dapat syok lagi. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut. Dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit. Tak dapat banyak, buatlah sikit-sikit. Barang yang kuasanya. Tak dapat datang kuliah tiap-tiap minggu, datanglah sebulan sekali, bulan 2 kali. Tak dapat datang kuliah tiap-tiap malam, datanglah seminggu 2 malam. Jangan tak ada langsung. Pepatah Arab kata kalau tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Buat mana yang dapat. Maka datang pada hari bahawasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Dan lagi orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya. Ni tengoklah kalau dia tak tidur buat maksiat, baik tidur. Dia tak tidur. Dia dengar macam ni, dia kata kalau banyak tidur rugi. Dia pun tak tidur, tapi tak tidur bukan buat ibadat, tak tidur buat maksiat. Baik tidur kalau macam tu. Aku jeling semua dah. Bengkau sebelah kanan, afdal. Ini maknanya kalau tak tidur tu tadi dengan diisikan masa tak tidur tu dengan benda manfaat. Sebab masa ni jaga ni waktu. Kalau dah tidur macam mana kita nak buat amal? Dah tidur tak boleh nak baca, tak boleh nak berzikir. Mana sembahyang dulu Ustaz? Amal ni apa-apa sahaja perkara yang taat tu panggil amal lah. Sembahyang. Dengar dia kata kalau kita dengan kita menuntut ilmu kan, belajar ke atau menuntut ilmu lebih baik daripada sembahyang. Sembahyang sunat itu kalau yang dikatakan menuntut ilmu tu lebih baik daripada beribadat solat 1000 tahun tu. Contohnya itu belajar ilmu yang fardu-fardu. Nak menandi dengan sembahyang sunat. Amal yang sunat-sunat. Sembahyang pun amal, menuntut ilmu pun amal. Dua-dua tu amal, tapi kita kena tahu mana yang afdal bagi diri kita. Sebab kita tak boleh nak tetapkan atas seseorang tu. Kadang-kadang ada orang tu fardu ain dia dah lepas. Jadi dia tak belajar pun tak apa. Dia memberatkan sembahyang sunat contohnya. Di sisi dia afdal macam tu. Macam kita yang peringkat fardu ain tak lepas ni afdal pada diri kita menuntut ilmu daripada buat yang sunat-sunat tu. Jadi tak boleh kita nak buatkan satu undang-undang mesti kena buat, tak boleh macam tu. Jadi terpulang kepada keadaan masing-masing. Macam kita yang banyak sembahyang qada, wajib dudukan yang qada. Bagi orang yang dah tak ada sembahyang qada, afdal lah dia buat sembahyang sunat banyak-banyak. Maka datang pada hadis bahawasanya yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir. Dan lagi orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya dan sia-sia waktunya yang ia seorang mudanya. Makna mensia-siakan waktu mudanya sebab banyak tidur. Sebab tu ulama-ulama, para nabi, para rasul mana ada tidur 8 jam macam kita. 8 jam tu orang putih je yang buat.
mengatakan mesti tidur kurang-kurang 8 jam. Mesti tidur kurang-kurang 8 jam. Mana daripada 24 jam dah buang 8 jam. Mana masa dah buat ibadat dah kurang 8 jam Tinggal berapa jam? 16 17. 17. 4 tolak 8. Sedikit fail Ustaz. Berapa 16 jam. Tinggal 16 jam. Makan. Tolak makan, tolak kerja, tolak apa lagi? 8 jam. Sebab tu ulama' dah kaji dah. Katanya kalau kita ni istiqamah tidur setiap hari 8 jam, andai kata umur kita 60 tahun, 20 tahun tu dah habis untuk tidur saja. Dalam masa 60 tahun tu 20 tahun tidur sahaja. Kalau 8 jam sehari. Tu tak masuk lagi tidur waktu mengaji macam ni. Tu dah sengap nampak. Tidur tengah hari lagi, tidur tambahan lagi, tu tak masuk bermain-main lagi. Jadi tu semua umur. Sebab tu ulama-ulama dulu dia kurang tidur. Kurang tidur beribadat, bukan kurang tidur buat benda sia-sia. Jadi kalau tak tidur buat maksiat, lebih baik tidur. Kalau kita tak tidur, kita mengumpat, baik kita tidur. Kalau kita tak tidur, kita tengok benda haram, baik kita tidur. Ketahui olehmu sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang berputus-putus. Buat amal sedikit lebih baik daripada buat amal banyak tapi putus-putus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, yang terlebih kasih amal kepada Allah Taala itu yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun. Kita tak banyak baca Quran. Satu hari 5 baris je, tapi tiap-tiap hari kita ada ini terlebih afdal lagi di sisi Allah untuk diri kita daripada kita banyak sehari ini kita baca 8 juzuk, lepas tu tinggal tahun depan sambung. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi, penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Itu soal apa? Apa dia? Tak ada yang aku nak share je. Okey, sambungan. Itu kalau ada untuk gali kan. 78 ini aku punya. Ini aku punya. Tu yang pun satu kau. Nak share. Dia boleh tadi tak ada lain dah pula. Mangkuk kayu. So apa? Soal 80 ayat atas artinya tiada menggunakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain ya amin.
Baik. Dulu sabda Nabi SAW, la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar. Maknanya jangan kita berbantah-bantah. Orang panggil jangan nak berdebat-debat. Walaupun kita di pihak yang benar. Baik, memang mempertahankan yang benar tu. Tapi tengok keadaan, kalau kita masih lagi berbantah, masih lagi berdebat, menyebabkan lawan kita tu menjadi lagi sesat. Dia lagi mempertahankan yang salah. Dia lagi mempertahankan yang salah daripada tak keluar perkataan yang mengkafirkan diri dia, jadi terkeluar perkataan yang mengkafirkan dia sebab kita tetap nak berhujah dengan dia. Maka pada waktu ni tinggalkanlah. Dia tak nak mengalah contohnya. Mula-mula kita cakap biasa, kita sembang-sembang, maknanya kita tengok makin dia panas, sampai keluar perkataan yang boleh merosakkan akidah. Maknanya jangan teruskan. Walaupun kita di pihak yang betul, afdal kita tinggalkan, tu lagi banyak dapat pahala daripada kita melayankan. Sebab takut nanti dia jatuh kafir dengan sebab kita. Sebab tu kalau kita nak ajak kawan-kawan, nak cakap dengan kita, tengok keadaan. Kalau dia jenis boleh mendengar, dia boleh menerima, dia jenis berfikiran terbuka contohnya, kita boleh teruskan. Tapi kalau nampak gaya dia ni nak melawan, nak menegakkan benda yang salah, lebih-lebih lagi takut-takut tertarik kepada mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram, lebih baik afdal kita tinggalkan dia. Itu lebih utama bagi diri kita. Itu lagi selamat. Jadi itu nak menunjukkan kesempurnaan iman. Menunjukkan kesempurnaan iman. Jangan kita nak nunjukkan. Sebab apa? Nanti lagi satu akan masuk tipu daya syaitan. Di situlah nanti timbul rasa ujub. Dapat pula lagi kalau orang ramai, lagilah timbul rasa riak. Akulah hebat, akulah punya ilmu, akulah yang betulnya, akulah yang mengaji lamanya, akulah yang menghafal banyaknya. Takut pula masuk benda-benda itu dalam hati kita. Asal niatnya baik, tapi kita kena perlu ingat dan berhati-hati. Makna nafsu syaitan tu sentiasa ada nak menjatuhkan ibadat kita. Dalam elok-elokkan niat kita dah jadi lain. Mula-mula memang ikhlas, tak ada nak menunjuk pandai. Tapi dah bila kita berdebat, makin seorang datang, makin kata bagus betul. Jadi kan dah berubah hati kita. Takut benda-benda macam tu. Jadi afdal tinggalkan. Dan ada pun melawak, maharaja lawak. Jaga kita orang Melayu ni suka tengok benda lawak-lawak ni. Dengan alasannya nak menghilangkan bosan, menghilangkan stres. Tengoklah. Kalau sikit-sikit tu haruslah, tapi kalau dah sampai peringkat banyak tu dah jatuh makruh ataupun haram. Bukan tak boleh nak melawat jenaka, boleh, tapi tengok ni. Dan ada pun melawak dan seloroh ni kita kata bergurau senda lah. Maka berlebih-lebihan pada melawak jenaka ni, bergurau senda ni, membawa kepada membanyakkan ia akan tertawa-tawa, menyebabkan jadi banyak kita ketawa dan mematikan ia akan di antara sebab-sebab yang boleh membawa kepada mati hati ialah tawa terbahak-bahak. Ni kita buat pertandingan pula. Siapa paling hebat boleh buat orang ketawa sampai mati contohnya. Apa hukum tu? Bagaimana pendapatan tu? Bagaimana hadiah tu? Tak boleh ya. Dalam Islam jangan banyak berlawak. Kurangkan berlawak jenaka kerana boleh membawa menghitamkan hati.
Ini kita buat pertandingan pula. Siapa paling hebat lawak dia. Sehingga orang boleh ketawa. Sampai tidur pun ketawa. Balik rumah pun ketawa. Mati pun ketawa. Tuan-tuan. Sampai macam tu dia punya hebat dia. Maknanya itu satu benda yang tak baik. Sebab boleh bawa mati hati. Dan menyebabkan ia akan dendam. Bila hati mati akan menimbulkan nanti benda-benda lain. Dendam. Dendam ni penyakit hati. Sangka jahat dengan orang, tidak mahu memaafkan orang lain. Itu akibat daripada hati yang hati mati. Nasihat tak nak dengar. Benda agama kita jadi benci nak dengar. Itu semuanya datang daripada hati yang mati. Apa sebab hati mati ni? Di antara sebabnya, selain daripada makan benda haram, makan benda syubhat, perkataan yang sia-sia, di antara sebabnya suka berlawak jenaka. Macam kami dalam Facebook kan, dia pasal ada satu orang dia keluarkan hukum, lepas tu kita tengok tak betul, kita bantah. Lepas tu dia keluar ujian dia, lepas tu kita keluar ujian kita, lepas tu kita keluar lagi, lepas tu dah sama lah macam kita nak komen-komen orang panggil keyboard warrior. Sampai dah bertukar-tukar. Kami ni lebih khusus sebab hukum lah. Sama-sama berdebat ni pun sama lah masalah. Tapi bila kita diam, nanti dia kata dia diam lah tu. Tak apa. Sama berdebat dalam keadaan zahir macam ni ataupun dalam komen Facebook tu. Sama je lah. Kita jawab macam ni, dia jawab macam tu, kita jawab macam ni. Walaupun kita di pihak yang benar, afdal tinggalkan. Biarlah. Dia nak mengaku dia menang ke, dia nak kata dia menang ke, dia nak kata kita kalah ke, serahlah. Sebab itu yang terbaik bagi diri kita. Daripada mula cakap biasa dah jadi sumpah seranah pula dalam tu. Kan? Asalnya berbalas komen je. Tapi bila dah masing-masing pandang hati, ada keluar perkataan yang kesat ke? Keluar perkataan yang isu hukum apa semua lah, walaupun sama lah. Walaupun bukan dalam isu hukum sekalipun, makna bila benda tu boleh menarik kepada keluar perkataan yang tak baik, baik-baik Abdul kita tinggalkan. Tinggalkan tu bukan makna kita mengalah dah. Bukan makna kita kalah dah. Tinggalkan tu adalah di atas nak menunjukkan kesempurnaan iman, tanda-tanda kesempurnaan iman, meninggalkan daripada berbantah-bantah. Jadi nak berlawak ni kalau dah sangat berlebih-lebihan tu boleh membawa kepada tertawa-tawa tu, boleh membawa kepada mematikan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengan dia. Nabi pun ada larang makna jangan berlawak. Jangan berseloroh, jangan bergurau senda banyak sangat. Dan bersabda Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas thuraya. Bahawasanya seorang laki-laki, sebut laki-laki masuklah perempuan. Seorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia perkataan tadi tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuhlah ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Makna nak menunjukkan orang yang buat lawak jenaka ni jauh malaikat daripada dia. Malaikat rahmat jauh daripada dia. Ketahui olehmu bahawanya sedikit daripada melawak berseluruh itu dengan perkataan ataupun perbuatan pada setengah masa yang tiada dilarang akan dia, bahkan adalah hukumnya adalah ia harus. Mana nak lawak jenaka sikit-sikit hukumnya harus nak hilangkan bosan dengan anak isteri kita. Tak ada masalah lah. Jangan dengan jangan buat serius macam Terminator gitu. Tak harmoni lah, tak seronok lah keluarga kita. Ada masa buat lawak sikit-sikit. Nak hilangkan bosan. Beri lagi dengan anak-anak kita. Dengan isteri kita. Tapi dah tua-tua buat lawak, menyampah pula dah. Kalau kena caranya, dah. Baik. Bahkan adalah ia harus istimewa serta kanak-kanak dan perempuan kerana membaikkan akan hati mereka itu. Makna nak memujuk hati mereka itu kanak-kanak tadi itu. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa, bahawasanya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berseloroh, makna berlawak, bergurau. Sesungguhnya aku, kata Nabi, aku bergurau juga. Dan tiada berkata aku melainkan yang benar. Tapi dalam lawak jenaka Nabi, gurau senda Nabi itu adalah benda yang benar. Kita berlawak benda yang tak benar. Kadang-kadang benda agama pun kita buat lawak-lawak. Kadang hukum hakam kita buat lawak-lawak. Kadang benda yang tak senonoh, lucah-lucah pun kita buat lawak. Itu dah bukan kata makruh dah, itu haram dah. Jangan main-main. Jadi orang yang nak masuk maharaja lawak pun dia kena tahu sempadan. Jangan buat benda takut-takut nanti kan dengan sebab lawak jenaka iman kita melayang tak pasal-pasal. Jangan buat lawak-lawak yang buat lawak pasal semayang. Macam ada duk tunjuk baru ni dekat dalam Facebook duk buat semayang bentang sejadah atas air. Itu jangan main-main. Kalau niat dia nak mempersenda-senda kan boleh rosak akidah tu. Sebab semayang ni bukan benda lawak jenaka. Minta tolonglah. Jangan buat lawak bodoh. Itu buat lawak bodoh sungguh tu. Jangan buat macam tu. Benda-benda lain boleh. Benda agama, ibadat, jangan nak buat lawak-lawak. Tak pasal-pasal. Benda agama ni kadang-kadang kita walaupun niat bergurau, ada bendanya, walaupun niat kita nak bergurau, tetap jadi rosak akidah juga. Walaupun bergurau, waktu kita kena belajar, tahu sempadan. Bila kita belajar, kita tahu sempadan. Nak bergurau setakat mana, nak bercakap macam mana, nak buat setakat mana, yang boleh, yang tak boleh. Tapi bila kita tak nak belajar, itu yang jadi. Berasa macam tak apa. Padahal dah rosak akidah dah. Itu yang bahaya tak belajar. Dia main rasa-rasa, buat lawak, semayang bentang sejadah atas air, lepas tu time rukuk, time sujud, duduk terkejut dalam air, biar orang gelak ketahu. Itu lawak bodoh bangang nama dia. Bodoh bangang 7 keturunan. Kalau lawak macam nak bagi macam yang lawak kumut tu. Yang tu dia nak bagi kesedaran kejahilan. Jadi biar anda ada ilmu. Jangan benda-benda asalnya. Dan bersabda ia Nabi SAW. Ya, bagi laluan azan.
Baik, sambung lagi. Soal apa tadi? Satu. Ketahui oleh Muhammad. Dan bersabda ia lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang perempuan yang tua. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan orang tu, perempuan tua. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata ajuz. Nabi cakap dengan seorang perempuan tua, Nabi kata apa? Tiada masuk syurga perempuan yang tua. Jadi ada orang tua bertanya perempuan tu. Ni dia tanya Nabi, orang macam aku ni masuk tak syurga? Orang tua macam aku ni masuk tak dalam syurga? Tu Nabi kata, orang tua tak masuk dalam syurga. Nabi bergurau. Nabi kata tiada masuk syurga perempuan yang tua. Menangis orang tua tu. Habis kat sini. Menangis orang tua tu. Tapi apa yang Nabi cakap tu betul. Kerana orang-orang yang mati waktu hidup atas dunia ni, walaupun dia mati dalam usianya yang dah beratus tahun, tetap nanti akan dimudahkan oleh Allah nanti di hari kiamat masuk dalam syurga tu dalam keadaan dimudahkan kembali oleh Allah dalam lingkungan 30-an umurnya orang yang duduk dalam syurga, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Tak ada dah janggut-janggut macam tu, tak ada dah putih-putih, tak ada. Udai. Kalau kamu putih-putihnya kau tak ada, dalam syurga tu tak ada. Semuanya jadi muda. Lebih cantik, lebih segak, lebih lawa daripada keadaan muda kita di dunia ni. Tapi nanti di syurga lah. Tu Nabi bergurau sena lah tu. Kata Nabi tu lawak tu. Tapi betul. Kita lawak angin. Mengakal. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia Nabi SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berlumba dengan berlari-lari. Nabi berlari-lari dengan Siti Aisyah. Bergurau lah tu, main lari-lari. Balik ni boleh lah main lari-lari dalam rumah, off. Main lari-lari, main baca-baca, main nyorok-nyorok boleh. Tapi biar anak tak ada lah. Kalau anak ada, kata buang terbiak tu ni. Boleh. Gurau tak ada masalah. Jadi harmoni seronok yang buat family day tu, buat ada sukan-sukan tu, tujuannya nak bergurau lah tu. Boleh, harus hukumnya. Mengeratkan lagi hubungan kasih sayang, silaturahim, kemesraan, kebahagiaan. Macam nak bak lari-lari. Kadang bak kerja orang rumah, dia orang rumah kerja nak bak. Baru tak lagi-lagi kita. Baru dia tak lagi-lagi. Tak ada lari-lari. Main baca-baca, main bekap-bekap. Seronok Tapi jangan kat rumah mak betul. Apa hal menantu aku? Elok tu. Mak ayah nak pergi mak kahwin, pergilah mak, baguslah tu. Kita orang ni biar jaga rumah. Baik. Kemudian dan bersabda ya Rasulullah SAW bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hei bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung cia? Nabi duk tanya. Nabi tanya pasal anak burung. Adalah budak itu bermain ia dengan anak burung cia. Dan bersabda ia bagi Syuaib radhiyallahu ta'ala pada ketika makan tamar oleh Syuaib radhiyallahu ta'ala, ata'kulut tamar wa anta ramid? Adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Mana kata-kata gurau Nabi macam tu je. Boleh ke kau makan
Boleh ke kau makan tamar dalam keadaan kau sakit mata? Boleh ke kau makan? Gurau lah tu betul lah tu. Macam tu ya gurau Nabi buat. Maka bersembah oleh Syuaib radhiyallahu ta'ala, hanya saja aku makan dengan sebelah mata yang lain. Maknanya aku makan tamar ni dengan melihat dengan mata yang tak sakit. Allah Akbar. Maka tersenyumlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Maknanya nak bergurau kalau dalam jenis macam tu tak ada masalah. Dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Mana tak melampau dan jangan jadi beradat. Mana beradat ni tak boleh tidak, nak bergurau aje. Dah jadi beradat, nak mengakal aja kerja dia. Dah jadi adat dah. Makna dah sampai kalau sebut nama dia, ni memang hukum adat, memang dia mengakal. Itu dah berat dah dulu. Kalau jarang-jarang di dalam bab mengakal, yang kata mengakal dalam arti kata lain bohong. Bohong ni kalau tak menyakitkan hati kawan-kawan, hukumnya dosa kecil. Kalau bohong menyebabkan sakit hati orang lain, hukumnya dosa besar. Syah. Riak ke belum? Baik. Jadi nak mengakal, tengok-tengoklah. Kalau sakit hati orang jadi haram. Kalau tak sakit, dosa kecil. Dan jangan jadikan adat. Sampai nanti bila kita nak cakap benda betul pun orang dah tak percaya dah. Jadi mudarat atas diri kita juga. Mami tolong aku ni dalam kecemasan ni. Lawak je kau ni. Mati tersepit dah kita. Mati kering lah kita. Mati kerah lah kita. Sebab dah biasa. Dah beradat. Sampai orang lain dah tahu dah. Kena sebut nama ni. Dia memang pada adatnya bohong. Takut-takut nanti bila sampai waktu betul, orang dah tak percaya dah. Adapun memuji. Syah ni. Memuji. Puji orang. Puji kawan-kawan. Puji orang lain. Tengok. Apa hukum dia memuji ni? Ni pun penting kita ambil tahu ni. Kadang kita puji-puji ni. Suka puji orang ni. Maka ada padanya 6 kebinasaan. Dalam bab memuji ni ada 6 perkara yang boleh membinasakan. Mana? 4 kebinasaan atas yang memuji. 4 kebinasaan atas kita. Kita yang memuji. 4 kebinasaan atas diri kita. Dan 2 kebinasaan atas orang yang kena puji. Mana dia? Yang pertama, kebinasaan memuji tadi tu. Ada 6. Yang pertama, maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Kita nak puji orang tu sampai terlebih, sampai kita cakap benda yang tak berlaku. Syah ni bagus orang dia. Bagus, tak ada kawan lain yang bagus. Malam-malam buat ibadat, tak pernah. Padahal tak ada sampai tahap macam tu pun. Padahal malam-malam dia pergi kolam. Contoh lah. Contoh saya punya marah ni, contoh nak bagi mana terlebih. Macam betul? Makna kita memuji tadi sampai berbohong lah pula. Dia tu bagus tu, sembahyang tak pernah tinggal sekalipun. Padahal ada dia tinggal sembahyang. Dia tu hebat tu, malam-malam tak pernah tidur, malam-malam buat ibadat. Padahal seminggu sekali yang dia bikin yang mulai dia. Yang lain ni banyak tidur. Contoh. Jadi takut sampai macam tu. Makna dah masuk kita dalam berbohong. Menyebutkan sesuatu benda yang tak berlaku. Tapi kita puji orang. Puji lah tu. Makna berlebih tadi. Sampai kita sebut benda yang tak ada pada orang tu. Bila kita menyebut benda yang tak berlaku, namanya bohong lah. Itu kebinasaan yang pertama. Kita dah bohong. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak. Maknanya kadang saya kata, baguslah saya sayang dengan awak ni, baguslah tak adalah kawan lain yang baik macam kau ni, padahal hati saya tak macam tu. Apa tak?
Puji tadi tu zahir je, hatinya tidak. Jadi saya nak menunjukkan yang saya ini kasih, padahal hati saya tidak, maka saya jatuh dalam riya. Supaya kawan-kawan tahu tadi, oh dia ni memang betul kasih ni dengan perkataan dia ni. Dengan perkataan dia ni kasih ni, ingat selalu tak lupa ni. Padahal dalam hati tak ada pun, dalam hati menyampah je. Jadi saya berkata begitu tadi dengan tujuan supaya orang lain bersangka yang memang saya kasih pada orang lain, padahal dalam hati saya tidak. Maka ini namanya riya yang berlaku pada diri saya. Dosa lagi. Dan yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan. Sebab nak puji tadi, kita pun cakaplah benda yang tak pasti. Seperti berkata ia bahawa si Anu tu adil. Dia tu bagus, budak ni adil orangnya tu, tak pernah buat zalim. Warak orangnya tu. Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan dia, maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Makna kita pun bercakap tak ikut benda yang sebenar. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW akan seorang yang lain. Ini berlaku pada ketika zaman Nabi SAW. Makna ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Maka bersabda Nabi SAW pada waktu tu, artinya Nabi bersabda, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Kasihan akan dikau, wahai orang yang memuji. Kasihannya kau. Nabi kata, kasihannya kau. Mana orang yang memuji tadi tu? Contoh macam Syah puji off. Kasihannya kau Syah. Soalan-soalan macam tu. Sebab apa tu? Kasihan akan dikau. Makna telah engkau potong leher kawan engkau. Maknanya kau dah menjatuhkan off dalam kebinasa. Dengan sebab puji ke tadi, off tu dapat dosa. Contoh, di karang bawah. Makna dengan kau memuji tadi tu, menimbulkan rasa ujub dalam hati off. Ni yang Nabi kata, kasihannya kau Syah, kau dah penggal leher kawan kau. Makna memenggal dengan puji tadi tu. Puji itu jadi action lah. Jadi riak. Tapi tengoklah macam mana. Tengok keadaan lah orang yang kita nak puji tu. Kalau kita puji menyebabkan dia jadi tawaduk, dia jadi makin malu, dia jadi makin banyak buat ibadat, tak ada timbul riak, itu silakan. Yang tak bolehnya, contoh yang lebih-lebih lagi, itu memuji dalam kebaikan tu. Apatah lagi kalau kita puji orang yang buat maksiat. Tak ada orang yang boleh berjoget macam kau ni. Tak ada orang boleh challenge. Lagi likat dia berjoget. Contohnya. Mana? Tak ada pencuri yang boleh challenge macam kau Syah. Jadi kau pun hebatnya. Mana kita curi kita bisi. Baru ni curi. Ini aku nak pergi curi yang lagi pula. Nampak tu? Jadi menggalakkan lagi orang yang melakukan maksiat tadi buat maksiat. Samalah memuji orang yang zalim. Dia orang zalim. Dia banyak buat benda tak adil. Kita kata bagus, terbaik, berkasih sayang. Tak ada pemimpin yang adil. Bukan pemimpin sini, empat orang lain lah. Ni contoh. Tak adalah pemimpin dalam kampung ni, dalam daerah ni yang bagus macam ni. Padahal sembelih leher orang, gampah harta orang. Salam. Tenaga pengajar ada dekat atas kot. Dia orang tengah semayang dia je. Daripada mana tuan? Kolej? Kuim ada apa tu tuan? Boleh tengok sekejap. Saya duduk kawan-kawan kat sini je. Tenaga pengajar ada kat atas. Cuma semayang asal. Di sini keesokan hari je akan ada majlis haul Muslim Bidin dekat boleh saya banyak tu. Nak jemput. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. InsyaAllah saya ni dia orang tengah semayang kat atas. Nanti lepas tu boleh jumpa dia. Silakan. Terima kasih tuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Puji. Kalau membohong melepaskan diri ni dah bagus.
nanti boleh jadi akan datang kot. Baik, apa tadi? Alah, kau ni. Dan terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakini. Contoh, tadi dah sudah tu, baca dulu. Yang keempat, kebinasaan memuji tadi. Yang keempat, bahawa yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Contoh kita puji orang tadi. Dengan kita puji dia jadi gembira yang melampaui batas. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Yang kita puji itu orang yang zalim, orang yang ahli maksiat. Baguslah tengok pakaian kau ni. Tak ada orang boleh challenge punya pakaian kena macam ni. Body nampak tak boleh challenge lah motor ini. Tak boleh lain saya. Tu lain. Itulah, itu masuk dalam lumba-lumba tadi. Bergurau sedang dengan kawan. Kalau tak macam tu, nanti kau tak nak kawan aku. Bawa motor perlahan pun salah, bawa motor laju pun salah. Masa motor tak laju, apa nak kawan dengan dia ni motor tak laju. Bila motor dah laju, tak nak kawan lah, laju sangat. Ada masalah macam-macam. Jadi tadi kembali mana contoh kalau kita memuji orang yang ahli maksiat jangan. Sebab kalau kita puji dia lagi buat, dia jadi lagi seronok. Jadi kita ni dah menambahkan dosa dia lagi. Jangan sebab puji kita tu. Jadi nak puji tengok. Tengok tempat, tengok keadaan, tengok orang. Bukan tak boleh puji, boleh. Pada tempatnya silakan. Kalau bukan pada tempat, bawa binasa diri kita sendiri, bawa binasa orang yang kita puji. Contoh macam anak-anak kita boleh. Bagusnya anak yang ni, gaji ni semayang. Sukalah dapat anak macam ni. Jadi, menyebabkan dia jadi gaji semayang. Itu tak apa. Menggalakkan dia buat ibadat. Terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita di dalam hatinya. Ingat. Memuji orang yang zalim, memuji ahli maksiat. Memuji maksiat itu, kita mencampakkan kegembiraan dalam hatinya, hukumnya berdosa. Menyebabkan dia rasa tak bersalah dengan Allah. Patutnya kita bagi dia kesedaran. Tak boleh macam ni. Salah. Di sisi agamanya tak boleh. Tapi kita kata, jadi dia jadi lupa dosa tadi tu. Jadi dia rasa tak bersalah buat benda macam tu. Itu yang berdosa kita tadi tu. Sabda Nabi SAW, Inna Allah yaghdabu idha mudihal fasik. Ini hadis Nabi ni, bahawasanya Allah SWT sesungguhnya marah, murka ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Orang fasik. Apatah lagi orang yang zalim. Orang fasik, macam orang tak semayang. Fasik lah, kita tak semayang, kita fasik. Kita tak tutup aurat, kita fasik. Jadi kita puji dengan maksiat yang dia buat tadi tu. Jadi hukum Nabi Allah Ta'ala murka tu. Sebab menggalakkan orang tu lagi. Daripada fasik sikit jadi banyak nanti. Daripada zalim sikit jadi zalim banyak nanti. Dia kata, aku buat benda macam ni pun orang suka aku. Orang puji aku, orang sanjung aku, tak ada pun kata aku ni salah. Nanti sebab tu nanti di hari kiamat akan berlaku dakwa-dakwi ni. Kau makin yang duk puji-puji aku. Kau makin yang sokong-sokong aku. Kau makin yang usap-usap belakang aku. Bila aku dah jatuhkan buat benda-benda macam ni, kau nak nyalahkan aku pula di hari kiamat. Andai kata dulu kau menasihati, andai kata dulu kau berkata benda yang benar sehingga aku sedar kesilapan, boleh jadi aku tak meneruskan kezaliman, boleh jadi aku bertaubat. Contoh ini di antara kata-kata nanti yang akan keluar di hari kiamat sebab nak melepaskan diri. Dan yang terakhir, dan berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat. Jadi kalau dalam doa, jangan baca doa panjang umur je. Doa minta panjang umur dan diberi taufik hidayah. Ya Allah, bagi Datuk panjangkan umur.
Sipulan bin sipulan serta berilah taufik dan hidayah kepadanya, supaya dia boleh menggunakan saki-baki umur tadi kembali kepada Allah. Tak apalah. Jadi ada kait tadi, tak apa. Nah, maka orang yang zalim, yang fasik, sayugianya bahawa dicela akan dia. Makna diberi nasihat supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Bagi nasihat, awak ni tak boleh buat macam ni. Banyak orang jadi susah dengan sebab kau buat macam ni. Jadi timbulkan benda macam tu. Sebab dia pun ada hati, dia pun ada perasaan. Mudah-mudahan bila kita orang ramai cakap macam tu, dia berubah hati. Dia nak taubat. Dia nak minta ampun dengan orang lain. Tapi dah bila yang memuji lagi ramai daripada yang menasihati, ni yang dia jadi tak ada masalah. Alah, kau yang cela aku 3 orang, yang puji aku 2 juta. Apa dia masalah? Habis, wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Jadilah insya-Allah usrah santai for bikers kita hari ni, santai-santai. InsyaAllah kita akan adakan lagi di masa yang akan datang. Minggu depan ada? Minggu depan raya. Minggu depan tak ada tangguh dah. Sebab sibuk nak buat korban macam-macam lagi. Jadi insyaAllah 2 minggu lagi, hari Ahad, Zuhur hingga Asar. Kalau tak ada masalah, mungkin kita akan buat di Hotel Muzaffar lah. Kalau pakai tak ada masalah. InsyaAllah nanti lagi akan kita umumkanlah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir, tuan haji kita daripada Kuala Lumpur, dan sahabat-sahabat di sekitar Melaka, abang daripada Seremban. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Khai kita daripada Melaka dan kawan-kawan yang ada sekitar sini. Saya harap panjang-panjangkanlah program kita ni, supaya boleh jadi ada lagi kawan-kawan lain yang tak tahu program Usrah Santai for Bikers ni yang kita adakan. Jadi saya harap kerjasama daripada kawan-kawan mewar-warkan, memanjang-manjangkan, menceritakan. Bukan tujuan kita nak cari populariti, bukan kita nak cari nama, minta dijauhkan, minta Allah Ta'ala jauhkan hati-hati kita daripada ada niat macam tu. Kita bukan nak terkenal, bukan nak dipandang, bukan nak dihormati. Tak, kita adakan program kuliah Usrah Santai for Bikers ni khusus saya adakan untuk kawan-kawan bikers sahaja. Tapi kalau ada yang lain yang nak join, silakan. Jadi saya buka kepada mana-mana kawan-kawan bikers, bawa family, bawa isteri, bawa anak-anak, nak bawa mak ayah pun silakan. Sebab apa? Yang bukan bikers, mereka dah ada kuliah tetap, disuruh di masjid. Kan? Disuruh di masjid, mereka dah biasa pergi. Jadi saya buat ni khas untuk kawan-kawan bikers lah. Makna kita ada tempat nak belajar, nak bertanya. Saya bukan orang alim dah. Jadi sedikit sebanyak yang Allah Ta'ala pinjamkan, bolehlah saya kongsi-kongsikan. Yang saya tak tahu, saya boleh rujuk pada Tok Guru saya, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Ustaz Ghazali dan ustaz-ustaz yang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan program yang kita buat ni berterusan, berpanjangan, sehingga menjadi asbab kawan-kawan kita dan kita sendiri khususnya mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan berarti kita bikers, amal ibadat kita tak perlu diterima oleh Allah. Tak. Bikers, motor ni hobi. Hobi-hobi pun kita tetap yakin, beriman, percaya yang mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak pakai besok di hari kiamat adalah amal ibadat yang betul, akidah yang betul, hati yang betul. Sebab tu kita adakan program ni. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala sentiasa memberi taufik hidayah kepada kita dan pertolongan kepada kita, kesabaran kepada kita. Maklumlah nak buat benda-benda macam ni memang banyak dugaan dan cubaan dia. Jadi saya harap kawan-kawan pakak-pakak membantulah, nasihat menasihati. Boleh jadi ada kalanya saya terlupa, terlena, terleka, terlalai. Maklumlah saya manusia biasa juga. InsyaAllah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma alikum fi usab dzakar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.